Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuliana binti Muhammad Fuad dari AT18 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Ekonomi dengan kepujian akan membentangkan penyelidikan tahun akhir saya yang bertajuk Niat Keusahawanan dalam kalangan pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terdapat 3 penyataan masalah dalam kajian ini. Yang pertama, peluang kerja terhad punca graduan menganggur iaitu di Beritahayan 2021. Yang kedua, ramai pelajar dijangka tinggalkan universiti akibat kewangan Malaysia Now 2022. Dan yang ketiga, iaitu ekonomi jatuh mental buruh Harian Metro 2022. Terdapat 4 objektif di dalam kajian ini iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti faktor demografi yang mempengaruhi niat keusahawanan dalam kalangan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Objektif yang kedua, untuk mengenal pasti faktor sikap pribadi, norma subjektif dan kawalan tingkah laku yang mempengaruhi niat keusahawanan dalam kalangan pelajar UPSI. Objektif yang ketiga, untuk mengenal pasti kekuatan hubungan antara faktor sikap pribadi, norma subjektif, kawalan tingkah laku dan niat keusahawanan dalam kalangan pelajar UPSI. Yang keempat, untuk mengenal pasti hubungan yang signifikan antara faktor sikap pribadi, norma subjektif, kawalan tingkah laku terhadap niat keusahawanan dalam kalangan pelajar UPSI. Reka bentuk kajian menggunakan kajian kuantitatif. Kajian ini menggunakan instrumen soal sidik secara atas talian iaitu kaedah tinjauan serta berbentuk deskriptif. Data dalam ini juga dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science iaitu SPSS versi 25. Teknik pensampaian yang digunakan adalah teknik pensampaian rawak mudah. Bagi populasi dan sampel, populasi yang dilaksanakan adalah 19,537 mahasiswa UPSI mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Manakala saiz sampel untuk kajian sebenar adalah 377 berdasarkan KJ Morgan. Bagi instrumen kajian dan analisis, kajian ini menggunakan kaedah soal sidik sebagai alat untuk mengumpulkan data daripada responden. Analisis yang digunakan adalah berdasarkan analisis deskriptif dan analisis inferensi. Analisis deskriptif digunakan untuk menerangkan profil responden dan mengenal pasti faktor sikap pribadi, norma subjektif dan kawalan tingkah laku. Analisis inferensi digunakan untuk menguji faktor sikap pribadi, norma subjektif dan kawalan tingkah laku terhadap niat keusahawanan. Di dalam kajian ini telah menggunakan kebolehpercayaan Converge Alpha di mana mendapat nilai 0.941. Hal ini menunjukkan instrumen ini memuaskan dan boleh dipercayai kerana nilai ini melebihi 0.65. Ia adalah menurut pendapat Chua 2012. Menjawab persoalan kajian 1, ujian T dan ujian ANOVA telah dijalankan. Jadual yang tertera ini menunjukkan ujian T bagi demografi jantina. Nilai T adalah pada 4.846 dan nilai signifikannya adalah 0.001. Maka ini menunjukkan wujudnya perbezaan antara jantina di dalam kajian ini. Jadual berikut menunjukkan ujian ANOVA bagi demografi umur. Nilai signifikannya adalah 0.009, maka ia mempunyai perbezaan yang signifikan antara demografi umur kerana nilai signifikannya adalah kurang daripada 0.05. Maka, post-hoc teki perlu dijalankan. Jadual berikut menunjukkan ujian ANOVA bagi demografi bangsa. Nilai signifikannya adalah 0.001, maka ia mempunyai perbezaan yang signifikan antara demografi bangsa kerana nilai signifikannya kurang daripada 0.05. Oleh itu, ujian post-hoc teki perlu dijalankan bagi melihat perbezaan yang lebih terperinci mengikut peringkat bangsa. Jadual berikut menunjukkan ujian ANOVA bagi demografi agama. Nilai signifikannya adalah 0.258, maka ia tidak mempunyai perbezaan yang signifikan antara demografi agama kerana nilai signifikannya melebihi 0.05. Jadual berikut menunjukkan ujian ANOVA bagi demografi semester. Nilai signifikannya adalah 0.001, maka ia mempunyai perbezaan yang signifikan antara demografi semester kerana nilai signifikannya kurang daripada 0.05. Oleh itu, ujian post-hoc teki perlu dijalankan bagi melihat perbezaan yang lebih terperinci mengikut peringkat semester.
Jadual yang tertera ini pula menunjukkan ujian ANOVA bagi demografi fakulti. Nilai signifikannya adalah 0.001, maka ia mempunyai perbezaan yang signifikan antara demografi semester kerana nilai signifikannya kurang daripada 0.05. Oleh itu, ujian post-hoc Turki perlu dijalankan bagi melihat perbezaan yang lebih terperinci mengikut peringkat fakulti. Ini menunjukkan ujian T bagi demografi kawasan tempat tinggal. Nilai T adalah pada negatif 0.040 dan nilai signifikannya adalah 0.968. Maka ini menunjukkan tiada perbezaan antara demografi kawasan tempat tinggal di dalam niat keusahawanan. Jadual yang tertera ini menunjukkan ujian ANOVA bagi demografi tahap pendidikan ibu bapa. Nilai signifikannya adalah 0.968, maka ia tidak mempunyai perbezaan yang signifikan antara demografi semester kerana nilai signifikannya melebihi 0.05. Yang terakhir ini pula, jadual ini menunjukkan ujian T bagi demografi pelibatan keusahawanan. Jadi nilai T adalah pada negatif 2.507 dan nilai signifikannya adalah 0.013. Maka ini menunjukkan tiada perbezaan antara pelibatan keusahawanan di dalam kajian ini. Seterusnya, persoalan kajian 2 akan dianalisis dengan melihat kepada jadual interpretasi SCOMIN dan interpretasi sisihan piawai. Konstruk atau boleh ubah yang terdapat dalam kajian ini adalah sikap pribadi, norma subjektif dan kawalan tingkah laku. Berdasarkan jadual interpretasi SCOMIN, ketiga-tiga konstruk tersebut pada tahap yang sangat tinggi, manakala berdasarkan jadual interpretasi sisihan piawai oleh Ramli 1999, nilai konsensus bagi konstruk sikap pribadi, norma subjektif dan kawalan tingkah laku adalah sederhana. Bagi menjawab persoalan kajian 3 dianalisis menggunakan jadual korelasi. Jadual yang tertera menunjukkan kekuatan hubungan antara faktor sikap pribadi dan niat keusahawanan adalah bernilai 0.820. Ini menunjukkan bahawa hubungannya adalah amat tinggi menurut kekuatan korelasi Davis 1971. Hal ini menunjukkan kekuatan hubungan antara faktor norma subjektif dan niat keusahawanan adalah bernilai 0.867. Ini menunjukkan bahawa hubungannya adalah amat tinggi. Seterusnya, jadual ini menunjukkan kekuatan hubungan antara faktor kawalan tingkah laku dan niat keusahawanan adalah bernilai 0.870. Ini menunjukkan hubungannya juga adalah amat tinggi. Analisis untuk persoalan kajian 4 adalah menggunakan analisis segregasi linear berbilang iaitu R-square. Adalah sebanyak 0.823 yang menjelaskan bahawa sikap pribadi, norma subjektif dan kawalan tingkah laku mempengaruhi niat keusahawanan sebanyak 82.3%. Jadual yang tertera menunjukkan dapatan bagi regresi linear berbilang. Dapatan menunjukkan bahawa terdapat 3 pulih bebas yang mempengaruhi niat keusahawanan adalah signifikan. Ketiga-tiga pulih ubah tersebut mempunyai nilai signifikannya iaitu 0.001. Hal ini menunjukkan ketiga-tiga pembuluh ubah ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan niat keusahawanan kerana nilai signifikannya kurang daripada 0.05. Melalui jadual, dapat dikenal pasti bahawa kenaikan 1% dalam sikap pribadi akan memberi kesan peningkatan sebanyak 21.9%. Manakala norma subjektif akan memberi kesan peningkatan sebanyak 43.6% dan kawalan tingkah laku memberi kesan peningkatan sebanyak 40.6%. Implikasi kajian dapat memberikan impak yang positif kepada pelajar serta orang sekeliling berkaitan dengan keusahawanan. Implikasi kepada pelajar serta orang sekeliling adalah supaya mereka memfokuskan kepada sikap pribadi, norma subjektif dan kawalan tingkah laku terhadap diri mereka. Norma subjektif daripada orang sekeliling juga adalah perlu seperti mendukung serta menyediakan beberapa kemudahan untuk menyunting niat keusahawanan. Terdapat 3 cadangan yang boleh diberikan kepada pekaji pada masa hadapan, iaitu pekaji boleh membuat kajian mengikut jantina iaitu lelaki dan perempuan serta membesarkan lagi populasi mengikut negeri. Pekaji juga boleh melakukan kaedah kualitatif iaitu temu bual. Kesimpulannya, hasil kajian ini mendapati bahawa faktor sikap pribadi, norma subjektif dan kawalan tingkah laku mempengaruhi niat keusahawanan dalam kalangan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hal ini dapat dilihat melalui
jadual-jadual telah ditunjukkan dan nilai yang signifikan.